daripada Rifa'ah bin Rafi'. Dia kata satu hari Nabi dengan sahabat-sahabat duduk di masjid. Tengah duduk, tiba-tiba masuk satu laki-laki orang Badui. Dia masuk, dia terus semayang. Nabi dengan sahabat-sahabat duduk tengok. Dia ni Badui ni masuk pergi semayang. Nabi dengan sahabat-sahabat duduk tengok. Fa'akhaffa salatah. Dia semayang cincai. Semayang cepat. Allahu Akbar, sagi rokok, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, doa antara dua sujud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan laki-laki Badui ini masuk masjid, pergi buat semayang cincai macam tu, dilihat, ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila selesai dia semayang semua, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai dekat Nabi dengan sahabat duduk ni, dia bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaik. Bila dia bagi salam, Nabi jawab. Nabi jawab macam mana? Wa alaik. Okey, takat tu kita faham. Jawab salam boleh jawab macam tu. Mari satu orang bagi salam kat kita, Assalamualaikum. Kita jawab wa alaik. Boleh. Pasal apa kata boleh? Pasal Nabi pernah jawab macam tu. Walaupun dalam hadis lain, Nabi ajak kita suruh jawab bagi serupa dengan kawan yang bagi atau lebih baik daripada tu. Tapi Nabi jawab macam ni, pasal Nabi nak abang kat kita kata tak salah kalau jawab macam ni. Tapi hak lebih baik adalah hak Nabi abang tu. Begitu. Bila dia mai bagi salam, Nabi jawab wa alaik. Tiba-tiba Nabi kata dekat dia, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata hang pergi semayang balik. Hang tak semayang lagi. Dia baru sudah semayang. Dia mai bagi salam dekat Nabi. Tiba-tiba Nabi kata dia hang pergi semayang lain. Pasal apa? Pasal hang tak semayang lagi. Terkejut dia. Dia pun pergi, dia semayang lain. Dia semayang lagi 2 rakaat. Dia pergi semayang balik. Semayang macam tadi juga. Dengan kalut dia, dengan cincai dia, dengan apa semua, bagi salam. Mai balik dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaih, bagi salam lagi sekali. Assalamualaikum ya Rasulullah. 2 kali dah bagi salam. Daripada perbincangan hadis ni juga, dia buat mai satu perbincangan. Dia kata, bolehkah kita dah jumpa dah kawan tu, dah bagi salam dah dekat dia, jumpa pula bagi salam lagi sekali, boleh tak boleh? Dia beritahu kata, boleh. Tak jadi salah. Tapi jangan kerap sangat lah. Kan? Sembang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sembang, kawan mana kamera sebelah, sembang kau ni, balik, Assalamualaikum pula, tu dia nak boleh lah. Kan? Tapi berulang kali memberi salam itu salah ke tak? Tidak salah. Pasal apa kata tak salah? Pasal Syekh Badawi ni, dia mai bagi salam dekat Nabi, Nabi jawab. Nabi suruh dia pergi semayang lain, lepas selesai semayang, dia mai bagi salam, Nabi jawab lagi. Maknanya berulang kali bagi salam itu tidak salah sebab tidak ditegur perbuatan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tegur ni apa dia? Yang Nabi tegur ni semayang dia tu. Benda tu berlaku marratain aw thalathan. Hadis kata 2-3 kali. Nabi duk suruh dia hang pergi semayang, hang tak semayang lagi. Hang pergi semayang, hang tak semayang lagi. Hang pergi semayang, hang tak semayang lagi 3 kali. Kullu dhalika ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallim. Macam itulah dia tiap-tiap kali lepas semayang mai duk bagi salam dekat Nabi dan Nabi pun duk jawab salam dia. Sahabat-sahabat duk ada dengan Nabi ni tumpang takut. Apa hal dia ni? Apa salah dia ni? Sampai Nabi duk suruh ulang semayang ni sampai 3 kali dah ni. Apa salah dia ni? Berasa lagu dia semayang macam kita duk semayang juga. Kalau lagu dia buat ni tak betul, makna hak kita duk buat pun tak betul juga. Duk tumpang sejuk kaki. Sahabat-sahabat ada di keliling Nabi ni. Faqala ar-rajul fi akhir dhalik. Syekh Badawi ni dah 3 kali duk kena macam tu. Barulah dia kata dekat Nabi. Dia kata fa'arini wa'allimni. Dia kata ya Rasulullah, beritahu kat saya salah tang mana. Dia kata, tolong abang mai. Saya kalau kata saya tak betul tang mana, kalau kata saya salah tang mana, tolong tegur saya. Saya ni bukanlah fa innama ana basyarun. Saya ni manusia biasa. Saya bukan orang pandai. Usibu wa ukhti. Dia kata kadang-kadang hak saya buat betul. Kadang-kadang hak saya buat tak betul. Kalau tak betul, tuan tegurlah saya. Macam tu. Nabi SAW kata, "Idza qumta ila shalah fatawadda kama amarakallah."
Maka hendaklah engkau apabila nak mengerjakan sembahyang, ambillah ayat sembahyang seperti mana yang Allah tunjuk, yang Allah suruh kamu buat. Nabi ajar. Yang pertama apa dia? Kalau nak sembahyang, start dengan ambil ayat sembahyang tu bagi sempurna, bagi sah dulu. Pasal apa? Kalau ayat sembahyang tak sah, sembahyang apa pun tak sah. Kalau ayat sembahyang tak sah, pergi Mekah buat haji, buat umrah pun tak sah. Kalau ayat sembahyang tak sah, satu besar punya masalah nanti kena dekat kita. Jadi bab ambil ayat sembahyang ini, perhatikan elok-elok. Itu yang Nabi habang yang pertama. Yang ni kata Nabi SAW, basuh muka serta niat wuduk pada waktu sampai ayat pada mana-mana juzuk daripada muka kamu. Bila nak ambil ayat sembahyang tu, bila mai tang basuh muka tu, kena ayat muka, niat. Ini mazhab Syafi'i. Bab ni jangan duk bertengkar. Duk mai bincang tajuk niat pula dah, mai duk bincang tajuk niat, pi duk habang pula dah masa kita nak pi kolah tu kita ingat apa dalam hati kita. Kita ingat nak pergi ambil ayat sembahyang lah. Itu dah basuh muka nak niat apa lagi. Memang kita nak pergi kolah tu nak ambil ayat sembahyang. Jangan bertengkar. Itu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hak kita duk habang ni pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada siapa salah dalam bab ni. Tosah lah sampai duk cekang orang tengkuk ni. Duk habang kata tak payah niat. Tak payahlah sampai macam tu. Itu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tapi dekat dia. Itu ijtihad dia. Imam Syafi'i kata apa? Masa basuh muka. Ayat kena muka tu niat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pun tak salah. Imam Syafi'i pun tak salah. Dua-dua betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk ni jadi bergaduh dalam masyarakat. Nuh tak sembahyang berkenyang. Saya kadang-kadang frust dengan benda-benda macam ni. Frust. Kalau kita rasa selesa dengan pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, jangan kata salah apa yang Imam Syafi'i kata. Kalau kita kata kita nak pegang dengan pendapat Imam Syafi'i, kita jangan kata yang Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu salah. Terima benda ni. Itu tujuan mengaji. Bila kita mengaji, kita faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan bergaduh. Apabila ustaz yang mengajar mengambil stand, bergaduh. Saya mazhab Syafi'i. Jadi bila saya mengajar, saya duk kata pendapat, oh kacau lah, bergaduh lah. Sebab ada orang, dia suka dengan pendapat mazhab lain. Ikut dia lah. Hak masalah ni apa dia? Ambil ayat sembahyang pun tak erti. Hak masalah ni apa? Tak sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Syekh Idris Al-Marbawi, dia hurai bab ni, dia kata apa? Dia kata basuh muka serta niat wuduk pada waktu ayat sampai di mana-mana juzuk daripada muka. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tu, yang kata muka tu make sure, pastikan daripada tempat mula tumbuh rambut ni sampai ke anak telinga tepi, sampai bawah daripada dagu. Sapu ni dari make sure semua kawasan yang dikatakan sempadan muka tu sampai ayat. Kemudian tangan daripada ujung jari sampai lepas pada siku. Ambil ayat sembahyang ni. Make sure ayat tu sampai semua. Lurut semua. Celah-celah jari ni Nabi dia sela ataupun selat di celah-celah jari ni. Tonyok. Ni kita punya pelipat jari ni dia kedot-kedot ni. Make sure kita bagi hilang kedot tu sapu ayat. Teliti macam tu ambil ayat sembahyang. Pasal apa teliti? Pasal kalau tak sah wuduk, habis semua lingkup. Semua ibadat yang menghendaki kita berwuduk, semua lingkup. Sembahyang lingkup, umrah lingkup, haji lingkup, habis semua lingkup. Maka pastikan Nabi SAW pesan berwuduk sesempurna yang boleh. Kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki sampai ke tumit dengan tertibnya. Tertib ni maksud dia apa? Ikut susunan. Muka dulu, baru tangan. Bukan tertib maksudnya sopan. Ada kawan dia dulu tak faham lagi. Dia kata tertib tu maksud dia apa Ustaz? Kita kata tertib tu dia ikut sequence. Dia ikut tertib, ikut susunan dia. Oh, ingat kot tertib lagu tangan nak soalan kolah pun lagu lembut lembai lagu tu. Itu bukan tertib. Dia salah faham. Dia salah faham. Okey? Baik.
Kemudian sambung hadis. Dia kata apa? Summa tasyahhad wa aqim. Kemudian mengucap tasyahud. Dah lepas ambil ayat semayang semua, dia kata nak semayang ni mengucap tasyahud. Apa dia tasyahud ni? Maka kata ulama, barangkali maksud tasyahud dalam hadis tadi ialah iqamah. Nabi sebut tasyahud. Apa maksud bila Nabi sebut tasyahud tu, maksud dia apa? Ulama mengandaikan. Ulama kata mungkin maksud dia tasyahud itu ialah iqamah. Dah lepas ambil ayat semayang semua, masuk main nak semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, itu tasyahud. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasyahud. Kita naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi ulama mengandaikan apa yang Nabi sebut tu, lepas ambil ayat semayang bagi sempurna, summa tasyahhad wa aqim. Tasyahhad itu, kata sebahagian ulama, maksudnya iqamah. Kerana hadis inilah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, qamat itu wajib. Kalau tak qamat, tak sah semayang. Pasal apa Imam Hanafi pegang macam tu? Pasal hadis ni. Pasal Nabi duk habaq nak semayang ni kena berwuduk, lepas tu nak habaq cerita pasal semayang, hak Nabi duk habaq ni semua benda fardu. Jadi qamat disebut dalam himpunan benda-benda fardu, bermakna qamat itu fardu. Itu ijtihad Imam Hanafi. So kalau nak semayang, ambil semayang, semayang di rumah. Misalnya semayang di rumah. Ambil semayang, hampang-hampang sejadah, Allahu Akbar. Tak iqamah. Mazhab Hanafi dia kata tak sah. Pasal dia menganggap tasyahud itu iqamah dan iqamah itu fardu. Okey, kita bukan mazhab Hanafi. Qamat juga. Supaya kita terlepas daripada khilaf ini. Supaya kita selamat. Jadi kok mana pun, qamat juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana itulah telah berkata orang yang mewajibkan akan iqamah itu, hadis ini menjadi dalil wajib iqamah. Kerana Nabi SAW sedang mengajar benda fardu pada masa hadis ini disebutkan. Begitu. Kemudian daripada itu sabda Nabi SAW, fa in kana ma'aka Qur'an faqra. Maka jika ada serta engkau itu Quran, maka baca olehmu akan dia. Yakni jika tahu Fatihah, tahu surah daripada Quran, dan bacalah ayatnya. Itu dia. Kalau orang yang nak semayang tu, dia ada hafal Fatihah. Bila semayang, Fatihah itu rukun. Kalau dia ada hafal 1-2 surah. Oh ni saya jumpa satu sahabat di Sungai Petani ni. Dia mai jumpa saya. Dia yang pertama dia nampak, Ustaz ada nak tanya pada dia. Dia kata tak erti baca Quran. Okey, saya kata. Saya baca Quran pun saya baca Quran Rumi. Dia kata. Oh, okey, saya kata. Bagi dia cerita dulu. Jangan dengar kau tu. Apa? Jangan. Dia kata dia tak erti baca Quran pun kita kata okey. Dia kata saya baca pun saya baca Quran Rumi. Okey juga. Tak apakah? Baru soalan. Dia kata tak apakah? Saya kata kira-kira tu tak boleh. Saya kata dia, kira-kira tu tak boleh. Patutnya kena belajar lama dah. Belajar mengeja. Kalau segan nak pergi belajar iqra', nak pergi belajar qiraati, segan, panggil ustaz tu, ejahlah satu tempat mana-mana, suruh dia ajar kita. InsyaAllah, kata tak rugi kalau belajar begitu. Malu di dunia ni tak padan dengan kita nak malu di akhirat esok. InsyaAllah nanti saya belajar. Yang kedua, saya hafal Fatihah dengan Qul Huwallah kata. Saya kata okey. Tak apakah soalan gitu tu? Tak apakah? Saya kata tak apa. Tapi baca bagi betul. Walaupun kita tak tahu nak mengejar apa, baca bagi betul. Pergi cari satu ustaz, suruh dia tasmik bacaan kita. Baca depan dia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, baca depan dia. Sampai dia kata betul, baca lagu tu. Kalau tiap-tiap rakaat saya baca Qul Huwallah aja tak apa kah? Saya kata tak apa. Sahabat Nabi pun ada. Dia bukan tak hafal, dia hafal macam-macam surah, tapi dia syok dengan Qul Huwallah. Rakaat pertama dia baca Fatihah, dia baca Qul Huwallah. Rakaat kedua dia baca Fatihah, dia baca Qul Huwallah. 5 waktu sembahyang itulah yang dia baca.
Dia pergi tanya Nabi SAW. Nabi kata tak apa. Nabi kata bagus pula kat dia. Okey, dia kata. Lega saya. Dia kata. Saya kata, tak lega lagi. Kena pergi belajar tu. Quran tu kena pergi belajar juga. Tak boleh lega lagi. InsyaAllah. Dia kata nak pergi belajar. Nampak tuan-tuan dalam masyarakat kita ni. Lah yang saya takut, dia kata apa kat saya tuan-tuan. Tapi Ustaz, dia kata, saya minta maaf, saya bukan nak sombong, nak belagak depan Ustaz ni. Saya kata tak apa. Saya, dia kata, dah berbelas tahun dah. Saya tahajud tiap-tiap malam, dia kata. Dia tuan. Saya kata Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah. Teruskan, kata dia. Macam mana nak kata tuan-tuan ni, yang kata manusia ni macam-macam pesen tak ada. Baca Quran qari tak pernah tahajud pun dah. Tak kenal huruf Quran, dia kata tahajud dah berpuluh tahun dah, tiap-tiap malam. Without fail, dia kata, cakap orang putih kemas. Without fail, dia kata. Saya kata Alhamdulillah, yang tu teruskan. Saya kata bagus tu, bagus. Saya pun tak boleh buat macam tu, kata dia. Ustaz ni, dia kata, dah. Saya pun tak boleh buat tiap-tiap malam. Alhamdulillah, kata. Syukur banyak-banyak, terima kasih dekat Tuhan. Tapi tentang Quran tadi kena pergi belajar. Kata dia. Dia kata insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang muka bagus, muka beriman, muka yang semayang ni. Sikit. Dia pergi pepeti sikit tu aja, cantiklah dia ni. Samalah dengan kita tuan-tuan. Kita ni okey dah. Ni boleh duk main masjid, boleh duk tunggu, boleh duk lenguh kaki, boleh duk tadah telinga dengar, boleh ada ingat nak improve kita punya ilmu, boleh ada satu azam nak berubah jadi bagus dah. Cari satu dua tempat kelemahan kita tu, fine tuning. Orang putih kata, kita fine tune, tu saja. Kita fine. InsyaAllah jadi elok kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, fa in kana ma'aka Quran faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Siapa yang hafal Quran, hafal Al-Fatihah dan hafal Qul Huwallah, baca yang tu, Nabi kata dalam sembahyang. Tapi kalau ada orang yang Fatihah pun tak lepas lagi, misalnya apa, dia baru masuk Islam seminggu, bila dia masuk aja Islam, sembahyang wajib dah, immediately on the spot dia dah wajib sembahyang. Nak sembahyang ni nak baca apa? Pasal Fatihah pun dia tak belajar lagi, sebutan dia pun tak elok lagi, dia pun tak boleh nak ingat lagi Fatihah. Dia ni macam mana? Nabi SAW kata apa? Wa illa, kalau sekiranya dia ni Fatihah pun tak hafal lagi, cukuplah dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa kabbirhu, ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hallilhu, kalau dia boleh panjang sikit, la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Ini bagi kes apa? Bagi kes orang yang tak hafal lagi Fatihah ni. Jangan kita pula sekali lagi, malam ni lagu nak ubah style sikit. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah udah bunyi macam tu. Maksudnya pasal apa? Baru jumpa hadis ni malam ni, Allahu Akbar. Dia kata duk mengaji rata dah malam ni baru jumpa. No. Ini khusus untuk orang yang macam yang kita sebut tadi, baru masuk Islam, tak ada lagi nak hafal Fatihah. Diberi kelonggaran kepada dia, dia sebutlah apa-apa kadar bacaan Fatihah. Dia kata apa di sini? Dan jika tiada tahu Quran sepatah habuk, maka ucaplah Alhamdulillah, ataupun ucaplah takbir dengan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun ucaplah tahlil dengan kata la ilaha illallah atas kadar bacaan Fatihah. Jadi kalau kita ambil untuk baca Fatihah, katalah 30 second, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga 30 second. Bagi orang yang macam ni, okey, sembahyang dia lulus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, dia kata summarka fatma'inna raki'an. Kemudian daripada selesai baca Fatihah ataupun selesai daripada membaca mana-mana ayat Quran, maka hendaklah rokok, maka hendaklah tamakninah akan dikau. Apa maksud tamakninah? Stop, tidak ada pergerakan. Tentu bisa tengok ada orang semayang, dia rokok, dia bidah macam spring. Dia Allahu Akbar, tiung lagu tu.
Duk bidah tu sami Allahu liman hamidah, bangkit balik. Tuan-tuan bisa tengok dah. Dia ni baru tukar absorber. Jadi dia punya suspension tu bagus. Yang rokok tu dia tu lagu tu. Lagu duk ada itu depa duk hantar main dalam WhatsApp. Macam-macam gambar duk dalam WhatsApp ni. Depa hantar main, share ni masuk sembahyang Allahu akbar, Allahu akbar, bangkit sami Allah liman hamidah, Allahu akbar sujud. Dia bila rokok dia bidah gitu. Dia bidah 3 kali dia terus melantun bangkit. Ini tidak ada tamak ninah. Tamak ninah ni maksudnya apa? Semua anggota moden untuk satu tempoh masa. Dalam fiqh dia kata apa? Sekurang-kurang masa ialah subhanallah. Untuk tempoh masa tu tak mau ada pergerakan. Kecuali mulut saja. Duk baca zikir dan tasbih. Hal lain tak mau. Tak mau ada pergerakan kepala, tangan, semua tak mau ada pergerakan. Itu yang dikatakan tamak ninah. Nabi SAW kata, rokok dah hendaklah tamak ninah engkau. Yakni berhenti dan diam. Tiada menggerakkan apa-apa anggota tubuh. Hal keadaannya engkau rokok semata-mata. Maka janganlah perbuatan sembahyang seperti yang kamu perbuat itu. Nabi tegur badui ni. Jangan buat lagu hang tadi. Hang tak ada tamak ninah. Allahu akbar. Habis Fatihah, rukuk Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Tidak ada tamak ninah. Nabi kata itu salah. Nabi tegur dia. Yakni engkau sembahyang tadi tiada tamak ninah pada rukuk dan i'tidal dan sujud. Kerana sembahyang yang demikian itu ialah sembahyang patuk ayam namanya. Dia tulis di sini. Sembahyang patuk ayam. Baik, sambung hadis tu. Dia kata, summa atadil qa'iman. Kemudian daripada sudah rukuk, maka hendaklah engkau berdiri betul tegak yang tidak. Sami'allahu liman hamidah. Maka dari sini, jaga baik. Ni dia nak abang mazhab. Itulah bagusnya Syekh Idris Al-Marbawi, satu alim 4 mazhab. Syekh Idris Al-Marbawi ni, tulis kitab Bahrul Maziyah kita baca ni, orang Melayu kita, asal Lubuk Merabau, Perak. Alim, Masya Allah. Alim. Tidak pernah juah, tidak pernah sombong, tidak pernah melihat kesalahan orang, tidak pernah nak mewar-warkan kesalahan orang, jauh sekali nak ajak orang bergaduh. Dari segi ilmu dengan dia. Masya Allah. Tawaduknya Syekh Idris Al-Marbawi ni. Ni, dia beritahu kat kita. Dia kata apa? Dia selit pula masuk ni. Yang kata summa atadil qa'iman. Kemudian daripada sudah rukuk, maka engkau bangkit berdiri betul i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Maka dari sini dia selit masuk. Syekh Idris Al-Marbawi selit masuk. Dia kata setengah daripada mazhab Hanafi tidak mewajibkan tamakninah pada i'tidal. Dia selit masuk. Pasal apa dia selit? Pasal dia alim 4 mazhab. Pasal apa? Dia kata mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Ini orang hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pandang rendah dekat dia. Dia imam mujtahid. Dia imam paling senior di kalangan 4 mazhab besar. Imam Abu Hanifah, dia kata rukuk ada tamak ninah. Sujud ada tamak ninah. Duk antara 2 sujud ada tamak ninah. Tapi i'tidal tidak ada tamak ninah. Kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal hadis yang kita baca. Hadis kata, summa atadil qa'iman. Kemudian kamu i'tidal dan berdiri tegak. Tak disebut fatma'inna. Tak disebut tamak ninah tu. Nabi tak sebut dalam hadis ni. Oleh kerana Nabi tak sebut, dia kata masa i'tidal, tidak perlu tamak ninah. Hujah dia. Dia ada hujah? Dia ada hujah. Apa hujah dia? Ini hadis sahih yang kita tengah baca ni. Ini hujah dia. Maka Imam Hanafi pegang yang tu. I'tidal tidak ada tamak ninah. Sebab bila kita pergi di Mekah, kita pergi di Madinah, kita semayang di sebelah geng-geng yang mai daripada India, daripada apa? Daripada ni mazhab Hanafi. Daripada i'tidal. Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Sujud tu. Kita kata sayanglah puan ni semayang. Dah. Itu ijtihad imam yang mereka ikut. Dan imam itu ada hujah, ada sandaran hadis dia. Jangan salahkan mereka. Oh, dah tu ustaz, kita pun nak kena ikut Hanafi ya? Duduk buat celaru awak. Susah tumbuhlah. Kan? Ikut Syafi'i lah. Tamak ninah lah. Dah. Dia buat celaru. Pasal apa? Pasal dia dah celaru lama dah dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. So, Syekh Idris Al-Marbawi, dia selit masuk.
Dia kata Hanafi tidak mewajibkan tamakninah ketika i'tidal. Maka boleh diperbuat i'tidal itu janji nama i'tidal. Sudahlah, dia kata. Janji bangkit daripada rukuk. Sami Allah liman hamidah, terus sujud. Janji ada bangkit tu saja. Sudah cukup memadai. Tidak perlu tamakninah. Itu mazhab Hanafi. Sambung, dia kata summasjud fa'tadil sajidan. Kemudian sujudlah kamu, maka hendaklah betulkan sujud hal keadaannya di dalam sujud itu. Majlis fatma'innas jalisan. Dia dah sebut macam tu. Kemudian duduklah engkau antara dua sujud, maka hendaklah tetap duduk itu hal keadaannya duduk. Qum, kemudian bangkit daripada duduk antara dua sujud itu, kembali kepada sujud yang kedua. Kemudian bangun berdiri mengerjakan rakaat yang lainnya dengan cukup tamakninah pada rukuk, pada sujud, pada duduk, pada i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Dia tu express tu. Faiza fa'alta dhalik faqad tammat salatuk. Nabi kata. Maksudnya apa? Apabila engkau buat macam yang aku beritahu, macam yang Nabi beritahu tu, yakni engkau sembahyang dengan cukup tamakninah pada segala rukuk dan sujudnya. Ni Nabi tegur siapa tadi? Badui tadi. Nabi doa abang kat dia. Nabi kata hang punya slack ni tang mana? Hang sembahyang tak ada tamakninah. Nabi kata betul yang tu aja, right semua. Maka sesungguhnya sempurnalah sembahyang engkau kalau engkau jaga tamakninah itu, dan tiadalah ia seperti sembahyang engkau yang engkau perbuat beberapa kali tadi, yakni sembahyang patuk ayam itu yang hang sembahyang sampai 3 kali tadi, semua pangkah. Nabi kata punca dia apa? Tamakninah tidak ada. Begitu. Sambung dia kata wa in intaqasta minhu syai'ah intaqasta min salatik. Dan jika kurang engkau daripada sembahyang itu sesuatu, nescaya kuranglah engkau daripada sembahyang engkau. Kalau kita buat ada cacat celah, cacatlah sembahyang kita. Jangan duk buat bagi cacat. Yakni jika kurang sembahyang engkau itu pada fardu, batal sembahyang engkau. Tapi kalau kurang itu pada sunat-sunat, maka tidaklah membatalkan sembahyang engkau itu. Nabi kata kalau salah tadi, benda melibatkan fardu, rukun, habis liau. Tak ada apa. Tapi kalau tadi silap tadi benda-benda sunnah, okey, sembahyang sah, tapi ada cacat. Sembahyang tu ada kurang sikit. Begitu. Sambung hadis qala wa kana hadha ahwana alaihim min al-awwal annahu man intaqasa min dhalika syai'a intaqasa min salatihi wa lam tazhab kulluha. Yani yang kata sahabat lain pula, kata Rifa'ah, dan adalah ini penerangan Nabi ini, sabda Nabi ini, in taqasta minhu syai'a, sampai habis itu lebih mudah dan lebih senang hati daripada hak pertama tadi. Tadi ni Nabi duk suruh ulang semayang dia kata berat lah ni, nampak gaya dia ni semayang macam kita semayang. Kalau dia duk kena ulang, habislah kita. Duk nampak susah. Bila Nabi tegur, Nabi kata perbetul tamakninah saja. Barulah sahabat-sahabat ni kata, oh sikit saja silap, perbetul tu aja semayang kita okey. Sahabat rasa lega.